Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau kita ataupun masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil perhatian dalam perkara yang penting yang terjadi kepada umat Islam sendiri. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dikasihi, seluruh dunia mengetahui sekarang ni saudara-saudara kita di Palestin sedang menghadapi masalah yang besar. Bukan sekarang ni tuan-tuan, tetapi sudah berlanjutan puluhan tahun yang lalu. Bagaimana yang diperlakukan kepada mereka, tuan-tuan? Setiap masa cuma diberikan ruang-ruang masa tertentu sahaja yang tidak terganggu kehidupan mereka.
Selainnya mereka berada dalam keadaan yang sangat mencengkam, tuan-tuan. Air mata mereka, bahkan darah mereka, tuan-tuan, bukan perkara yang asing kepada kita. Air mata saudara-saudara kita di Gaza ini, tuan-tuan, bukan sahaja kerana mereka menghadapi musuh, tetapi air mata mereka juga lebih besar, lebih banyak berlinang dan mengalir kerana sikap umat Islam sendiri di seluruh dunia. Walaupun memberikan perhatian, tetapi tidak seperti mana minima yang dikehendaki, bukan maksima, tuan-tuan, minima yang dikehendaki. Apakah masalah yang berlaku kepada umat Islam, tuan-tuan, sehingga sejuk perasaan umat Islam di dalam keadaan air mata saudara-saudara mereka mengalir, darah mereka mengalir, tuan-tuan. Umat Islam sejuk. Umat Islam tidak ada suatu usaha di peringkat minima untuk mengatasi masalah itu. Tetapi sekiranya umat Islam dipanggil oleh kuasa besar dunia untuk mengamankan mana-mana wilayah dalam dunia, maka umat Islam akan menyambut panggilan itu, tuan-tuan. Kalau PBB mengarahkan umat Islam menyertai misi pengaman, umat Islam akan hadir, tuan-tuan. Tetapi apabila PBB tidak memanggil mereka, walaupun perkara yang lebih besar dan berat, penting daripada misi pengaman biasa, umat Islam tidak mencari jalan dan penyelesaian. Saudara-saudara kita di Gaza, bahkan di Palestin seluruhnya, tuan-tuan, menghadapi musuh dari kalangan Yahudi. Sebenarnya, tuan-tuan, Yahudi ini mereka bukanlah satu kuasa yang kuat sangat berbanding dengan kemampuan yang ada pada umat Islam. Yahudi itu sendiri, tuan-tuan, mereka ada dua puak yang besar. Satu kelompok Zionis, dan yang kedua kelompok Yahudi keagamaan yang rapat dengan pertalian turunan daripada nabi-nabi yang dibangkitkan oleh Allah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seumpamanya. Jadi mereka yang daripada kelompok Yahudi keagamaan itu, tuan-tuan, bukanlah menjadi masalah kepada umat Islam di Palestin dan umat Islam di Gaza itu. Tetapi Yahudi daripada kelompok Zionis itu, tuan-tuan, yang menjadi masalah besar kepada umat Islam. Kita umat Islam, tuan-tuan, berbanding dengan Yahudi, kita masih bersatu, tuan-tuan. Walaupun tindakan kita ada sedikit sebanyak, tapi dari sudut yang lain kita masih bersatu, tuan-tuan, dalam perkara Palestin ini. Berbanding Yahudi sendiri, mereka berpecah, kita bersatu, tuan-tuan. Cumanya kita tak jumpa Swiss, tuan-tuan, apa benda yang nak dilakukan. Yang kedua, tuan-tuan, yang berjuang di sebelah Yahudi ini ialah tentera, tuan-tuan.
tentera yang berjuang itu. Tetapi yang berperang di sebelah Palestin ialah rakyat. Kekuatan tentera yang diikat dengan gaji dan habuan, dan kebangkitan umat Islam Palestin di atas ikatan agama, pegangan tauhid, tuan-tuan. Asas itu sudah menyebelahi umat Islam. Yahudi tentera, umat Islam umatnya, tuan-tuan. Daripada seorang remaja belasan tahun sehinggalah kepada yang dewasa, termasuk yang perempuan. Mereka tentera, tuan-tuan, bermaksud kekuatan berada di sebelah kita. Kemudian, tuan-tuan, dari itu dunia yang menampung peperangan Israel itu ialah kuasa besar dunia yang mempunyai kepentingan yang lebih bersifat benda. Amerika, tuan-tuan lebih tahu daripada saya kedudukan dan tindak tanduk serta asas-asas campur tangan mereka, kepentingan yang bersifat benda dan dunia. Tetapi, tuan-tuan, di sebelah Palestin ini, yang mahu membantu mereka ialah kelompok berani mati umat Islam yang mengharapkan pertolongan Allah dan menginginkan mengalahkan musuh ataupun syahid, tuan-tuan. Ini yang membelakangi, yang menjadi kelompok yang berkeinginan untuk membantu, tuan-tuan. Kelompok ini telah membuktikan kemampuan mereka di dalam peperangan Afghanistan dengan Rusia beberapa tahun dahulu, tuan-tuan. Rusia di dalam senarai ranking ketenteraan dunia hampir di peringkat yang bawah. Rusia ranking ketenteraan dunia nombor 2, tuan-tuan. Peperangan di Afghanistan akhirnya memberikan satu jawapan kepada kita. Kelompok umat Islam yang berani mati, mengharapkan pertolongan Allah dan menginginkan sama ada mengalahkan musuh ataupun syahid, mereka akhirnya berjaya menghalau keluar Afghanistan, tuan-tuan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Rusia menjadi kelompok yang lebih harmoni dengan umat Islam sehinggalah hari ini, tuan-tuan. Golongan ini banyak. Semasa saya berada di luar negara, tuan-tuan, mereka ada daripada segenap negara, sama ada negara-negara umat Islam sendiri, termasuk daripada negara kita sendiri, tuan-tuan, dan negara-negara bukan Islam, daripada Jerman, daripada Amerika sendiri, tuan-tuan. Kelompok umat Islam yang Allah campakkan kepada mereka kekuatan keimanan untuk menegakkan agama Allah, membela saudara-saudara se-Islam yang terinaya. Mereka ada perasaan itu, tuan-tuan. Walaupun sebahagiannya baru masuk Islam, tetapi mereka mengembalikan ingatan kita kepada sejarah di zaman sahabat-sahabat.
Ada yang baru masuk Islam beberapa hari turut bersama kelompok yang dihantar oleh Rasul bagi menegakkan Islam, meninggikan Islam, tuan-tuan. Ada kelompok-kelompok itu, tuan-tuan. Mereka ialah kelompok berani mati atas agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Mereka kelompok yang tidak berada di meja untuk mencari alasan mengapa tidak boleh pergi, tuan-tuan. Di sini mereka lebih jauh daripada kita, tuan-tuan. Tetapi yang menjadi masalah besar kepada mereka ialah, yang menghalang mereka ialah umat Islam sendiri, tuan-tuan. Kelompok ini ada di Arab Saudi. Yang menghalang mereka ialah orang yang berkuasa di Arab Saudi. Kalau mereka pergi, yang tangkap mereka bukan Amerika, Arab Saudi, tuan-tuan. Mereka nak pergi membantu saudara Islam, nak melepaskan fardu kifayah umat Islam. Yang tangkap mereka ialah umat Islam, tuan-tuan. Kalau yang daripada Jordan, tuan-tuan, ada, saya bertemu kelompok tersebut, tuan-tuan. Kalau mereka keluar, tuan-tuan, yang tangkap mereka ialah orang yang berkuasa di Jordan, bukan mereka, tuan-tuan. Bukan Israel. Israel tak tahu pun mereka. Mengapa tidak dibiarkan sahaja kelompok itu untuk masuk mempertahankan umat Islam yang sangat terhimpit di Palestin itu? Tak apalah kita tak mau pergi pun, tetapi kelompok ini jangan disekat. Tak bagi duit pun tak apa buat tu, tuan-tuan. Tu almarhum kawan kepada Ib Muda semasa saya duduk di Syria, tuan-tuan. Dia ni kelompok pelawak sama almarhum Ib Muda. Mati dah Ib Muda ya? Ada kawan dia almarhum, orang Melaka. Allah, tuan-tuan, semayang rajin semayang, tak rajin tak semayang. Dia keluar pergi ke Jerman, jumpa satu kelompok budak-budak muda orang Jerman sedang bersiap nak pergi ke Afghanistan masa tu. Sembang-sembang tanya, mereka nak ke Afghanistan. Dia pun ikut sekali pergi, tuan-tuan. Mereka ada jalan masuk. Kelompok ni mereka ada jalan masuknya, tuan-tuan. Masuk sampai ke sana, turut berjuang bersama dengan kelompok orang-orang lain yang mempertahankan Afghanistan. Kawan kepada pensyarah saya, Ad-Doktor, kepada guru saya almarhum Ad-Doktor Salah Al-Khalidi Abdullah Azam, tuan-tuan, ada di sana, buang pasport duduk di sana, tuan-tuan, di Afghanistan. Dan akhirnya mereka berjaya. Di Palestin, tuan-tuan, kalau begitu juga keadaannya, jangan disekat mereka, biarkan. Tak bagi bantuan pada mereka pun tak apa, mereka tak perlu bantuan. Siapa nak bagi-bagilah, kita kata. Pahala apa yang kita beri kepada mereka itu kembali kepada kita. Tapi jangan disekat mereka itu. Sebab mereka memang nakkan dua perkara: mengalahkan musuh atau, tuan-tuan, mendapat syahid atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebelah Yahudi tidak. Mereka ialah pembantu-pembantu yang berkepentingan, tuan-tuan. Amerika berkepentingan, tuan-tuan. UK berkepentingan. Buat ini dia tak ada kepentingan. Itu kekuatan sebelah kita, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, kelemahan di sebelah Yahudi Israel. Tentera-tentera mereka perang dengan tentera mereka, kalau tidak dibagi gaji tidak berperang. Kerana mereka berperang untuk mencari makan supaya tidak mati, tuan-tuan. Mereka perang tu untuk cari makan supaya tidak mati. Berbeza dengan kelompok sebelah kita.
Mereka berperang untuk mati, tuan-tuan. Kerana mati adalah pintu dan syarat untuk mereka mendapat habuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau mereka mati di medan pertempuran itu, tuan-tuan, bukan sahaja mereka boleh mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka boleh menarik 70 orang yang lain, barangkali termasuk kita juga, tuan-tuan. Perbezaan asas perjuangan tentera-tentera Yahudi dan kelompok Palestin bersama dengan golongan berani mati umat Islam itu, tuan-tuan, itu asas mereka. Sudah tentu kekuatan berada di sebelah kita, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, kalau kita menilai dan melihat lagi kedudukan mereka, tuan-tuan, kelompok Yahudi ini, mereka berperang di atas sifat dan sikap musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tu musuh Allah. Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, kita pun faham, mereka musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelah kita ni, tuan-tuan, sebelah Palestin ni, mereka ialah jundullah, tentera-tentera Allah, tuan-tuan, buat kerja Allah. Allah menamakan tentera Allah jundullah, tuan-tuan. Mereka musuh Allah, tuan-tuan. Umat Islam seluruhnya menyedari perkara ini. Daripada golongan scholars sampailah kita ada golongan macam kita yang tak berfaham, kita tahu yang ni adalah kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sana kelompok musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi umat Islam ada kesedaran itu, tetapi kita tidak tahu apakah benda yang menyebabkan umat Islam yang begitu ramai menjadi mangsa kepada orang Yahudi yang hanyalah segelintir sahaja, tuan-tuan. Seluruh mereka tu ada 3 juta lebih, tentera tak sampai 1 juta, tuan-tuan. Umat Islam berapa juta? Bagaimana umat Islam boleh menjadi mangsa? Bagaimana kita nak menjawab di sisi Allah, di hadapan Allah nanti? Ya Allah, kami menjadi mangsa kepada umat yang sedikit di depan kami. Ya Allah, ampunlah kami menjadi mangsa, kami yang ramai ni Allah menjadi mangsa kepada golongan yang sedikit yang ada bersama dengan kami, tuan-tuan. Itu yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, di sebelah Yahudi ni, tuan-tuan, dahlah mereka musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak ada pertolongan daripada Allah. Bahkan mereka menunggu saat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja jihad ni bukan kerja Allah. Allah mewajibkan kita, tuan-tuan. Kita tunggu nantilah Allah balas, nantilah. Bukan kerja Allah, tuan-tuan. Kerja kita. Kutiba alaihimul qitalu, diwajibkan ke atas kamu berperang. Allah wajib. Betul lah kita harap pertolongan Allah, tuan-tuan. Tetapi umat Islam menyerah bulat-bulat kepada Allah untuk menghancurkan tentera musuh. Ini adalah satu kesilapan pegangan dan kefahaman. Dia kerja kita, tuan-tuan. Siapa kita? Umat Islam satu dunia. Bukan umat Islam seksyen 20. Umat Islam satu dunia. Kerja itu adalah kerja umat Islam, tuan-tuan. Allah memberi bantuan kepada mereka. Disebut dalam Al-Quran, Allah bantu tentera Islam, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita
di Afghanistan, termasuklah kawan muda tuan-tuan, kebetulan masa di Syria tu dia mengaji dengan saya tuan-tuan, anak murid saya. Dia cerita kelompok dia orang ni tuan-tuan, 13 orang, 11 orang, 9 orang keluar tu nak pergi berperang dengan tentera Rusia tu. Tentera Rusia tuan-tuan 400 orang, 300 orang. Mereka ni bawa kambing seekor, bawa roti, bawa air, sangkut di belakang kambing itulah. Mula-mula makan roti dengan air, habis roti sembelih kambing itulah, habis kambing balik tuan-tuan. 13 orang nak pergi perang tu tuan-tuan. Malam ni kita kata lagi 2 minggu nak perang tu, setiap malam semayang hajat, ya Allah mintalah kami ni dapat syahid, minta dapat syahid, minta mati tuan-tuan. 13 orang pergi menghadapi musuh 300-400 orang. Pergi 13, balik 13. Yang habis kambing dengan roti, tak mati. Dia kata kadang-kadang berperang ni 2 jam tak keluarkan peluru pun, 2 jam duk tunggu perang. Sebab apa? Musuh tembak ke atas, pam 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 pam, apa benda dia nampak tu tembak ke atas. Habis peluru dia orang 2 jam tu muntah peluru je. Dia orang kejar lari. Budak-budak kita pun habis peluru balik. Bukan kata pergi tu mati, pergi tu mati lah. Itu dia cerita sendiri. Kalau nak mati dia tuan-tuan, adalah Allah bagi mimpi. Ada yang mimpi sendiri, dia mimpi sendiri bau wangi. Ada yang kawan mimpi dia masuk dalam taman, besok dia dapat syahid tu. Bukan bermaksud pergi tempat ini, tidak. Allah sudah menjanjikannya tuan-tuan. Balik mati di Melaka, perang sana tu, balik mati di Melaka tuan-tuan. Jadi benda tu tuan-tuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah Rusia lebih besar daripada Israel tuan-tuan. Tapi Palestin ni begitu keadaannya. Dan kemudian kalau kita tengok pula tuan-tuan, kekuatan di sebelah Israel ini ialah kekuatan zahir semata-mata. Tetapi kekuatan Islam ialah kekuatan zahir batin semacam-macam tuan-tuan. Dengan malaikat, dengan itu, dengan ini, semua sekali. Itu yang ada, yang boleh kita faham dan boleh kita tahu tuan-tuan, perkara yang berlaku depan kita. Tetapi sampai hari ini air mata di Palestin masih belum kering, darah masih belum kering tuan-tuan. Sebab apa air mata tu tidak kering tuan-tuan? 2 sebab. Mereka perit, susah menghadapi kesusahan itu, dan mereka menangis kerana melihat kita tu umat Islam tuan-tuan, tidak menganggap itu adalah masalah umat Islam. Ini adalah masalah Palestin, masalah Palestin tuan-tuan. Padahal umat Islam, Nabi sebut kal jasadil wahid, seperti mana tubuh yang satu. Dia sakit tangan, semua tak tidur, mata tak tidur tuan-tuan. Jadi kita ni dah satu dah, tapi tak sampai ke situ tuan-tuan. Jadi itu perkaranya yang berlaku di Palestin. Perkembangan tuan-tuan lebih cepat. Saya handphone yang jenis kita kata Nokia punya tuan-tuan, handphone yang lebih baik, perkembangan tuan-tuan lebih itu. Tapi itu benar tuan-tuan, perbandingan ini. Seluruh kekuatan berada di sebelah umat Islam, dan seluruh kelemahan berada di sebelah Israel. Tetapi air mata mereka terus mengalir. Bila Allah Ta'ala hantar banjir, kita pun seronok. Sepatut kita malu tuan-tuan. Semasa banjir berlaku tu, Israel sudah merancang untuk mengebom, untuk menggugurkan hampir 3,000 bom tuan-tuan. Banjir berlaku, benda tu tidak jadi. Kalau tak jadi banjir tuan-tuan, banjir darah umat Islam. Sepatut kita kena malu, ya Allah. Umat Islam sepatutnya
Yang menangis ialah umat di luar Palestin, malu dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi saya berhenti dekat tu, tuan-tuan. Kita buka kepada apa bentuk perbincangan, pandangan-pandangan untuk kebaikan kita bersama di dalam menghadapi perkara Israel ini, tuan-tuan, dan di dalam kebersamaan kita dengan saudara kita Palestin, tuan-tuan. Jadi saya berhenti situ, kita buka, tuan-tuan. Saya bersedia untuk menerima apa-apa juga, tuan-tuan, pembetulan dan seumpamanya, dan kita cuba bergerak kepada satu yang lebih baik, tuan-tuan. Silakan, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa pandangan dan seumpamanya. Sila, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa. Ya, sila, tuan-tuan. Malam ni tak payah tanya soalan pekah, tuan-tuan. Ya, Datuk Si. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau negara-negara Arab Timur Tengah yang mengelilingi Palestin, mereka pun ada berbagai grup lah, ada yang suka juga. Apa sebenarnya masalah ini? Okey, Datuk Si, mudah yang benda tu. Jadi kita kata negara-negara umat Islam ni sudah diperangkap oleh kuasa besar dunia, dan itulah sebabnya mereka menghancurkan kekhalifahan Utsmaniyah yang terdahulu. Kalau kita tengok dalam sejarah Khalifah Utsmaniyah, tuan-tuan, semasa Khalifah Utsmaniyah ada, berlaku peperangan Kedah dan Siam pada masa itu. Khalifah Utsmaniyah telah mengarahkan orang-orang yang ada di Makkah pada masa itu untuk turun mempertahankan Kedah. Lalu kelompok yang ada di Mekah pada masa itu turun dengan berkomandakan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Pada masa dia turun menjadi komander peperangan itu, tuan-tuan, umurnya baru 124 tahun, tuan-tuan, tapi sehat. Macam mana? Tuan-tuan, mereka turun di Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh buka sejarah, ataupun sekarang mungkin ada dalam ni, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan. Umur tu adalah, ada kata 119, ada kata 124, ada kata 109 tahun, tapi 100 lebih, tuan-tuan. Jadi komander turun di Pulau Pinang, mereka mengalahkan tentera musuh, tuan-tuan, sehinggalah masuk, kita kata, sampai ke hampir kepada pertengahan Thailand. Mereka berjaya, kerana mengalahkan tentera, mengejar tentera, mengusir tentera, tuan-tuan. Sampai di situ Allah hadiahkan kepada dia syahid, tuan-tuan. Dia ditangkap, kemudian dipancung, dan kepalanya dibawa ke depan Raja Siam, dan badannya dilempar ke dalam Teluk Siam. Kemudian setelah mana jelas kewafatan dia, lalu kemudian kepalanya tu dilempar kembali ke laut, dan kemudian kepala dengan jasadnya bertemu semula, tuan-tuan. Orang jumpa bersama dengan jasad dan juga kepala, tuan-tuan. Okay, no? Tentera Utsmaniyah menghantar, dan mereka berjaya, tuan-tuan. Okay, no? Jadi musuh Islam nampak kekuatan kekhalifahan itu telah menjadi suatu kekuatan yang menjaga umat Islam. Mereka pecahkan umat Islam itu, tuan-tuan. Pecah umat Islam, tidak ada khalifah selepas daripada Khalifah Utsmaniyah. Itu sebelah musuh.
Tetapi sebelah musuh Islam, kita kata selain daripada mereka memecahkan kekhalifahan umat Islam, mereka memecahkan umat Islam kepada negara-negara kecil. Yang negara-negara itu mereka beri ruangan dan kita kata jalan mudah untuk kelompok-kelompok yang tidak ada jiwa jihad dan jiwa perjuangan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu realiti yang berlaku ke atas negara-negara umat Islam. Tetapi umat Islam, kita kata dalam kes yang sebegini, silakan. Jadi umat Islam tuan-tuan dalam menghadapi suasana macam ni, jadi tidak perlu menyalahkan pemimpin-pemimpin negara umat Islam itu, biarkan. Tetapi semangat dan pemberangsangan kepada para pemuda Islam, pada kelompok-kelompok yang ingin berjaya itu naklah diteruskan, tuan-tuan. Tidak perlu salahkan kerajaan Arab Saudi, kerajaan Jordan, kerajaan Kuwait, kerajaan apa, biar tidak ada masalah. Tu. Tak habis pun kalau masing-masing menyalahkan kerajaan masing-masing, kita kata tidak habis, tidak memberikan apa-apa. Tetapi kewajipan berjihad itu adalah kewajipan agama yang perlu dibaja kepada seluruh umat Islam. Siapa nak pergi, silakan. Jangan di sekat. Siapa nak pergi? Apa? Tak ada duit sikit sebanyak, kita kutip duit bagi, tuan-tuan. Kalau kita bagi duit saja pergi, tuan-tuan, duit tu pun perlu. Tetapi kalau seluruh dunia, tuan-tuan, dunia Islam berlumba-lumba budak-budak kita nak pergi, dia memberi satu isyarat lain kepada musuh-musuh Islam satu dunia, tuan-tuan. Jadi tidak perlu menyalahkan negara Arab ke negara sebelah
timur jauh ke sebelah mana, tidak perlu biarkan, kerana mereka telah diikat oleh syarat-syarat PBB, yang PBB itu di belakang mereka ialah daripada kelompok yang mempertahankan Yahudi. Tuan-tuan nak harap Mahmud Abbas panggil, dia yang tanda tangan tu tuan-tuan, menyetujui kewujudan dua negara tu, dia tanda tangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka tu tuan-tuan, Annapolis Summit, cari Annapolis Summit tu, yang sign bersetuju untuk mewujudkan dua negara, maksudnya tanah yang Palestin itu, satu untuk Israel, satu untuk orang Palestin, termasuk Mahmud Abbas tuan-tuan. Takkan dia nak panggil umat Islam masuk untuk berjuang menghalau Israel keluar tuan-tuan. Kelompok mereka sudah berjanji untuk mempertahankan keselamatan orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi tidak perlu mengharapkan mereka dan tidak perlu mempersalahkan mereka. Tetapi jihad itu ialah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik soalan itu tuan-tuan. Ada boleh tuan-tuan kita? Ada boleh tuan-tuan? Ya, sila tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa? Ya. Okey, cantik soalan. Okey, kelompok yang membantu ni selain daripada kelompok berani mati umat Islam satu dunia, tuan-tuan, dia ada beberapa negara. Satu negara Chechnya di bawah Ramadan Kadyrov telah berikrar untuk hantar. Tuan-tuan. Yang kedua Rusia di bawah Putin. Jadi kalau Rusia hantar ni kita malu lah tuan-tuan. Jadi macam tentera bergajah pula. Abraha kata kepada Tok Nabi tuan-tuan. Ni perkataan ini. Abraha kata apa? Dia kata wa kunta ajabatni hina ra'aituka. Aku sesungguhnya sangat takjub apabila aku melihat engkau. Datuk Nabi ni tuan-tuan, orang dia sangat hebat. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita berjalan, kelompok bangsa yang paling hebat perawakannya Allah Ta'ala jadikan ialah orang Arab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok duduk di tempat tunggu bas, atas kerusi tunggu bas tu, sebelah orang Arab, sebelah dia orang putih. Tuan-tuan nampak jauh beza sangat orang putih dengan orang Arab tu tuan-tuan. Hebat. Kita kok sini tengok orang putih tu Allah macam hebat sangat. Duduk di sebelah orang Arab tuan-tuan, Allah geli rengkong kita tengok. Kelompok orang Arab tu pula tuan-tuan, kelompok yang hebat ialah etnik Quraisy. Hebat lagi tuan-tuan. Daripada orang Arab tu hebat tak? Etnik yang paling hebat di kalangan puak Arab itu ialah etnik Quraisy tuan-tuan. Kelompok Quraisy tu pula tuan-tuan, hebat tu. Yang hebat adalah leluhur yang menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib tu tuan-tuan, orang yang hebat. Jadi bila dia masuk dalam kemah Abraha datang tu nak menghancurkan Kaabah tuan-tuan. Sebagai seorang penakluk, dia duduk di atas singgah sana dia, di dalam khemah raja tuan-tuan. Bila Abdul Muttalib masuk, dan Abdul Muttalib itu Abraha yang minta suruh orang dia pergi cari, bawa aku nak jumpa. Jadi bila Abdul Muttalib masuk dalam kemah tu, Abraha mengelongsor turun daripada singgah sana dia tuan-tuan. Mengelongsor tak sedar turun, duduk di bawah. Lalu mereka berbincang di bawah tuan-tuan. Dia sebut tu wa kunta ajabatani,
hina ra'aituka. Sesungguhnya engkau telah memberi satu perasaan takjub kepada aku bila aku tengok engkau. Kemudian dia kata apa? Laqad zahidtu fik al-ana, tapi sekarang ni aku cukup meluat dengan engkau. Abdul Muttalib tanya 5. Mengapa? Dia kata jitu ilal baiti, kerana aku datang kepada rumah ini. Baiti itu Kaabah tu, wa huwa dinuka wa dinu abaika, dialah agama kamu, agama bapa kamu. Kerana wa huwa, kita kata kembali sebut lagi, syarfukum, dialah kemuliaan kamu, dan usmatukum, perkara yang kamu pelihara. Tiba-tiba lam tukalliminu fihi wa tukallimuni fi mi'atai ba'irin, kerana kamu tak bercakap langsung tentang Kaabah, tiba-tiba kamu bercakap tentang unta kamu 200 ekor yang aku ambil yang kamu punya, kerana tu. Jadi kalau kita kata Abrahah kata kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib, kerana apa tuan-tuan, tak mau mempertahankan Kaabah tu, kerana biar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Putin kata nak mempertahankan Palestin, kerana maka kita naklah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah berita-berita yang sampai ke telinga kita, Putin masuk Islam, tuan-tuan. Kerana yang tu kita tak ke tepi lah, tuan-tuan. Tapi Rusia tu sendiri adalah bukan kekuasaan Islam. Jadi kalau Palestin tu sahabat kita, Putin nak kena pertahankan, Korea Utara nak kena pertahankan, China nak menggerakkan armadanya, tuan-tuan, kita tu macam mana, tuan-tuan? Ya, kita tu umat Islam lah, bukan Seksyen 20, tuan-tuan. Ya, jadi yang tu umat Islam kena memahami, tuan-tuan. Tuan-tuan nak malu ke, tuan-tuan, kalau bangkit di akhirat besok, mari Perdana Menteri China, tuan-tuan, diri depan kita, ya, tu hak yang Korea Utara, tuan-tuan, bukan apa betul tak tu, ya, mari Syiah tu, tuan-tuan, yang kita ahli sunnah tu, tuan-tuan, ya, baguslah tu mereka nak tolong, tapi sebelah kita naklah merasa madu, tuan-tuan, ya, kerana Palestin itu hampir seluruhnya ialah ahli sunnah, kerana Palestin itu umat Islam, kerana mereka adalah pembantu, alhamdulillah, tetapi kita adalah tanggungjawab, dan kemungkinan China menghantar ketumbukannya kemungkinan besar. Dia sebenarnya, tuan-tuan, kalau peperangan Palestin dan Israel itu berlaku panjang, yang tu menang Palestin, tapi kalau berlaku pendek, yang tu pergi Palestin. Sebab kalau berlaku panjang, tuan-tuan, kelompok rakyat Israel akan memberontak, kerana mereka diarahkan, bila ada di Israel ni, tuan-tuan, dipasang siren. Kalau masuk saja peluru berpandu, siren berbunyi, dan diarahkan seluruh rakyat orang Israel masuk bersembunyi di dalam kubu, tuan-tuan. Dan puak Palestin pula dia cerdik, setengah jam dia hantar satu masuk, sejam hantar masuk. Jadi elok nak keluar, bunyi siren kena masuk balik, tuan-tuan. Elok nak keluar, bunyi siren kena masuk balik. Jadi kehidupan ialah kehidupan yang sangat mencengkam. Jadi artinya kalau berlaku lama peperangan itu, rakyat Israel akan bangun memberontak. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kalau berlaku lama, musuh-musuh Amerika di pentas dunia, macam Rusia, macam Cuba, macam China, macam Korea, macam Syria, mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk bersatu membenamkan tentera Amerika di Mediterranean, tuan-tuan. Jadi kalau panjang, peristiwa itu akan berlaku. Kalau pendek, tak ada. Tuan-tuan. Jadi kemungkinan memang ada negara-negara, dan sekarang ini pun dah hantar, tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena tahu, sebelum ini dan sehingga sekarang, negara yang menghantar bantuan senjata daripada paling berat sehingga paling ringan ialah Syria, tuan-tuan.
Tuan-tuan kena tahu, satu-satu negara yang membantu senjata kepada Hamas ialah Syria. Sebab itulah tuan-tuan, Syria itu nak dihancurkan oleh Amerika dalam peristiwa yang dipanggil kononnya Arab Spring. Sebab itu Arab Spring itu tuan-tuan, kita kena tengok daripada sudut yang berbagai supaya kita tidak tertipu dengan permainan kuasa besar dunia. Tetapi dalam kes Syria tuan-tuan, umat Islam terpedaya dengan Amerika tuan-tuan. Bashar ni dia mewarisi ayah dia, Hafiz Assad. Kesalahan mereka ialah menghalau keluar kekhalifahan, mengalahkan kita kata wakil ataupun raja Islam daripada Syria tuan-tuan. Tetapi sejak daripada awal tuan-tuan kena ingat, Hafiz Assad ayah kepada Bashar dan kemudian disambut oleh Bashar, mereka menghantar pertolongan senjata kepada Hamas dan mereka membuka pejabat percuma kepada Hamas. Cuma Hamas tersilap semasa berlaku kemenangan Dr. Mursi di Mesir. Mereka mengeluarkan seluruh pejabat mereka daripada Syria. Itu kesilapan mereka tuan-tuan. Berpindah, kemudian kita kata pejabat mereka yang berada itu pun tidak dapat seperti mana di Syria tuan-tuan. Dan kita tertipu dengan mereka. Kita menganggap bahawa Syria adalah sebuah negara Syiah yang nak mengsyiahkan orang-orang dia. Inilah satu kesilapan yang paling besar tuan-tuan. Dan modal kita menyalahkan Syria itu adalah kes Hama 1981. Kes Hama ni saya nak sebut sikit tuan-tuan. Kes Hama ni adalah satu kekeliruan umat Islam satu dunia tuan-tuan. Kes Hama ni ialah serangan tentera resmi kerajaan Syria di bawah arahan Hafiz Assad, ayah berbahasa Assad, menyerang penduduk Hama tahun 1981. Serangan bersenjata melumpuhkan penduduk Hama. Itu berlaku. Kemudian tuan-tuan kena tanya apa pasal dia serang tu. Yang ni tuan-tuan kena tahu. Sejarah, apakah sebab yang membawa kepada Hafiz Assad mengarahkan tentera resmi kerajaan menyerang penduduk Hama. Okey, saya cerita sikit sejarah ni. Pada masa itu Ikhwan Syria dipimpin dan bermusyid amkan Syekh Said Hawa yang tulis buku Al-Islam tu. Syekh Said Hawa, dia merupakan Mursyidul Am Ikhwan Syria pada masa itu. Dan Syria membuat satu rancangan, satu rancangan untuk merampas negara daripada Hafiz Assad. Ikhwan Syria tidak sama dengan Ikhwan Muslimin Mesir. Ikhwan Syria ialah ikhwan akidah dan peperangan, harakah dan akidah serta peperangan, gerakan akidah dan peperangan. Jadi mereka menyusun satu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan Hafiz Assad. Mereka telah letakkan berapa hari bulan, tahun berapa, hari apa, jam berapa, minit yang keberapa. Seluruh Ikhwan Syria naklah bangun serentak bersenjata menjatuhkan kerajaan Hafiz Assad tuan-tuan. Okey, setelah mereka buat keputusan tanpa bertulis dan tanpa rakaman tuan-tuan. Masa tu yang ada jenis tape recorder yang jenis tekan tu tuan-tuan. Tak ada lagi handset punya sekarang. Jenis kena buka lagu tu, tape atas tu. Tak dibenarkan sebarang bentuk rakaman dan tidak dibenarkan sebarang bentuk tulisan tuan-tuan. Keputusan dibuat secara lisan dan diperturunkan secara lisan hingga ke akar umbi tuan-tuan. Kemudian setelah mereka buat keputusan, turun sampai ke bawah, setiap 3 bulan mereka bertemu kembali untuk bermesyuarat. Kemudian mesyuarat yang kedua selepas daripada keputusan itu, mereka buat satu perubahan keputusan, tidak melaksanakan keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat dua mesyuarat yang terawal sebelum itu tuan-tuan. Batalkan kebangkitan itu. Pembatalan juga dibuat dengan lisan, tidak dengan tulisan dan tidak dengan rakaman. Diarahkan seluruh
pemimpin Ikhwan Syria menurunkan keputusan tersebut. Batalkan. Sehingga seluruh Ikhwan Syria, seluruh cawangan Ikhwan Syria mendapat berita pembatalan, tuan-tuan. Kemudian apabila sampai di kepimpinan Hama, kebetulan kepimpinan Hama tidak hadir dalam mesyuarat yang ketiga itu, tuan-tuan. Lalu bila sampai keputusan membatalkan, Ikhwan Syria cawangan Hama beranggapan itu bukan keputusan Ikhwan Syria, itu adalah keputusan musuh, iaitulah buat mukhabarat kita panggil SB kepada Hafiz Asad. Jadi mereka abaikan. Seluruh Hama mengabaikan, tetapi seluruh Syria telah berpegang kepada keputusan membatalkan kebangkitan tersebut. Kemudian apabila sampai ke tarikh, hari, bulan dan jam itu serta minit itu, tuan-tuan, bangunlah Ikhwan Syria cawangan Hama, tuan-tuan, bangun bersenjata untuk menjatuhkan kekuatan Hafiz Asad. Di sebelah ini tidak bangun, di situ bangun, tuan-tuan. Kemudian apabila rakyat bangun bersenjata, tuan-tuan tolong bagi keputusan kepada saya, apakah tindakan kerajaan yang sah? Kalau Datuk Seri jadi PM masa tu lah, apa nak buat? Section 20 bawa keluar segala senjata apa nak jatuhkan kerajaan, tuan-tuan. Ini adalah satu, kita kata, tindakan mana-mana kerajaan dalam dunia, tuan-tuan. Jadi Hama diserang kerana itu, tuan-tuan. Carilah sejarah ni, saya sebut ni, tuan-tuan. Ini adalah satu bentuk kekeliruan yang dianuti oleh hampir seluruh umat Islam dunia, tuan-tuan. Jadi kita tak tengok dah peristiwa, sebab peristiwa Hama tu. Kita hanya tengok peristiwa Hafiz Asad mengarahkan tentera kerajaan menggunakan kekuatan menghancurkan rakyat dia di Homs ataupun di Hama tu, tuan-tuan. Itu peristiwa dia. Jadi peristiwa itulah yang menjadi modal untuk kelompok yang pro Amerika dan yang terpengaruh dengan tipu daya Amerika untuk menengahkannya, tuan-tuan. Mereka ni keturunan Syiah Syria ni, tetapi mereka bukanlah orang yang memperjuangkan Syiah. Kalau tuan-tuan tengok di Syria ni, tuan-tuan, dia ada tempat pengajian Syiah, satu tempat nama Sayyidah Zainab. Di mana saya duduk dulu sampai sekarang, satu tu tempat pengajian umat Islam ahli sunnah, tuan-tuan. Setiap tahun bercambah, dan pengajian di Syria percuma, tuan-tuan, free. Makan pun bagi, minum pun bagi, tempat duduk pun bagi, kitab pun bagi, baju pun bagi. Yang keputusan elok, tiket kapal terbang balik pun bagi. Tak ada negara dalam dunia. Di Syria, tuan-tuan, akan dapati seluruh bangsa dalam dunia ada di Syria belajar. Kenapa? Menjadi free, percuma, tuan-tuan. Ini di Syria. Kalaulah dia musuh kepada ahli sunnah, tuan-tuan, sudah tentu dia tidak akan membenarkan benda itu, tuan-tuan. Ini satu perkara. Saya duduk di Syria, tuan-tuan. Semasa Arab Spring tu, tuan-tuan, satu forum telah dirancang untuk saya dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia pun pernah ngaji di Syria, saya pernah ngaji, telah dibuat. Nak berjalan dah, tuan-tuan. Cuma apabila berlaku pilihan raya kecil Manik Urai, forum itu tidak jadi dibuat di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kalau tidak, orang Malaysia akan dapat satu pandangan yang berbeza daripada negara-negara lain. Kerana orang boleh tanya saya, Dr. Zul ada sebelah, orang boleh tanya Dr. Zul, saya ada sebelah, tuan-tuan. Itu dia. Dan tuan-tuan tahu, kitab yang terbaik, paling murah, paling cantik, dikeluarkan oleh percetakan Syria. Kalau dia musuh ahli sunnah, dia tak akan biar ahli sunnah mencetak kitab, tuan-tuan. Kitab ialah alat menyebar kefahaman. Masa saya duduk di Jordan, kitab saya beli di Syria, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, negara-negara yang memusuhi umat Islam yang menjadi bahan hambatan, bahan bantaian, macam Filipina, kelompok MILF,
Mereka mendapat pengajian percuma macam kita juga semua, dan mereka setelah habis pengajian, kalau tak balik lagi ke negara mereka, mereka diberi satu sara hidup khas oleh kerajaan Syria, sementara mereka dapat kerja. Okey. Puak-puak pulau Thai, tanyalah siapa yang ada akses kepada puak-puak pulau, tanya yang pernah mengaji di Syria. Ni macam kita juga free, sebab mengaji ni semua free. Dan kalau mereka tu dah habis dah belajar, kerajaan Syria menawarkan satu sara hidup sebelum mereka dapat kerja tu okeylah. Pulau dengan MILF apa hubungannya dengan Syria yang duduk di Arab? Kalau mereka musuh sungguh kepada ahli sunnah, jenis pula puak petani tu tuan-tuan, ahli sunnah mereka jenis ahli sunnah bagi fitrah beras tu, bukan fitrah duit macam kita, tuan-tuan. Ahli sunnah mereka ahli sunnah bagi fitrah beras tu, tuan-tuan. Mana ahli sunnah yang memang kiang punya ahli sunnah? Ini di Syria, tuan-tuan. Tapi kita terpengaruh dengan Amerika, dan Amerika nak menjahanamkan Syria sebabnya dia adalah negara, satu-satu negara ni, tuan-tuan ambil statement saya ni, satu-satu negara yang memberikan senjata kepada Hamas. Ni tuan-tuan boleh cari maklumat ni sampai sekarang. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan, dalam kes umat Islam dunia ni kita kena lebarkan. Ada 13 sebab, saya tak mahu sebut satu detail-detail lah, mengapa Amerika nak menghancurkan Syria tu, tuan-tuan. Sebab tu dalam kes Syria tu, budak-budak Malaysia nak pergi, kelompok nak pergi tu, semua saya larang, tuan-tuan. Semua saya larang kes Syria. Sebab apa? Nabi sebut rajulun la ya'rifu limaza yuqtalu wa la ya'rifu limaza yaqtulu. Kita akan jadi orang yang tak tahu sebab apa kita membunuh dan sebab apa kita dibunuh di Syria. Yang kita tembak tu pun, lepas kita kena tembak tu, Allahu Akbar. Kita yang kena tembak pun Allahu Akbar, tuan-tuan. Amerika, kalau jatuh kerajaan Hafiz Assad tu, tuan-tuan, jatuh kerajaan Bashar Assad tu, yang jadi presidennya, kita kata, bukan puak Islam. Dia ada dah. Dia ada dah jeneral dia. Macam di Mesir dia ada As-Sisi, di Syria dia ada Jeneral Mustafa Sheikh. Jeneral Mustafa Sheikh, tuan-tuan, dia adalah proksi Amerika untuk dijadikan presiden di Syria, tuan-tuan. Sebab itulah seorang ulama, guru saya juga, tuan-tuan, Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia mempertahankan bahasa Arab. Ini okey dia tu. Bukan dia tu, ada juga budak-budak kata dia ni makan dedak. Bukan, dia bukan makan dedak, tuan. Benda yang berlaku begitu. Tu tuan-tuan buka, cari pandangan Dr. Ramadan Al-Buti. Kemudian dia ditembak oleh squad Amerika sedang memberi kuliah, tuan-tuan. Hanya tuan-tuan boleh semak balik. Dr. Buti bersama dengan kerajaan Syria, kerana dia mengetahui. Dr. Sheikh Quraim Rajah, tuan-tuan. Satu hari saya ni semayang Jumaat di satu masjid di Syria. Masa tu tengah bagi khutbahnya Syekh Quraim yang pernah mari Malaysia 2-3 kali. Dia dulu pengadil Al-Quran. Syekh Quraim ni. Jadi budak-budak Malaysia banyaklah hati untuk nak menimba ilmu daripada dia. Jadi hari Jumaat tu dia khutbah. Di Syria ni, tuan-tuan, khutbah dia tak ada yang 10 minit. Tak ada. Khutbah Syria tak ada 10 minit. Tak ada khutbah yang kita kata khatib. Tak ada. Tak ada khutbah di Syria ni yang khatib pegang surat cari muka surat apa-apa, tak ada. Khutbah di Syria ni, tuan-tuan, tak ada kertas. Macam Tok Goji Hadi 20 tahun dulu tu khutbah di Syria 40 minit, sejam 10 minit. Tu khutbah di Syria, tuan-tuan. Jadi tengah-tengah duduk dengar khutbah tu, tiba-tiba dengar Syekh Quraim ni garang lebih ni. Apa pasal pula ni? Saya ingat dia perkataan dia, sanatulukum. Dia sebut dalam khutbah. Wih, apa pasal ni? Makna dia apa? Kami akan membunuh kamu. Garang Syekh Quraim ni. Buapanya lepas semuanya barulah tahu. Saya duduk depan sikit, tuan-tuan. Di belakang, barisan belakang sikit tu, Hafiz Assad tumpang semayang Jumaat, tuan-tuan.
Tu. Sana ketulukum tu, ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, kami akan membunuh kamu. Okay, tu. Jadi sebab itulah kita dalam kes Syria ni tuan-tuan, umat Islam sudah tertipu banyak benda tuan-tuan. Okay, tapi puak kita pula bila ada kerajaan Syria buka khutbah, tak payah tengok tab nak buat sendiri, tidak ada masalah apa. Puak-puak kita menggunakan pula mimbar khutbah tu untuk entang fiasat. Ini Syiah lah bunuh dia hama tu, esok dia tangkap tuan. Kan? Dia dah buat macam-macam kebaikan pada umat Islam, tiba-tiba kita pergi ungkit masalah dia Syiah tu. Kan? Padahal tuan-tuan pergilah berjalan Syria, bukan mahal pun tuan. Kan? Tu pergi tengok tempat mengaji Syiah ada berapa, tempat mengaji Sunni ada berapa tuan-tuan. Budak-budak yang mengaji di Syria seorang tak berapa duit. Kenapa? Kecuali seorang saja, Ustaz Salahuddin, dia dihantar oleh Kementerian Pendidikan bagi beasiswa dia, Ustaz Salahuddin. Tu. Hak lain tu tuan-tuan, Ustaz Salahuddin ni dia orang Kelantan. Dia jadi di kementerian sekarang ni. Tu tuan-tuan. Yang lain tu semua mengaji free. Saya mengaji free tuan-tuan, semua mengaji free. Tu. Nasaruddin Tantawi tu free, semua free tu mengaji tu. Tu tuan-tuan. Tak ada dah. Tak ada dah negara lain dunia yang menganjurkan pengajian yang sebegitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam kes Palestin begitu, kita tidak maulah kita tertipu begitu saja. Jadi balik ke soalan tadi, pembantu negara-negara daripada dunia kepada Palestin itu ada, antaranya ialah Chechnya, di bawah Ramadan Kadyrov sendiri telah mengisytiharkannya. Putin, Rusia, China, dan juga akan turut Korea Utara tu kalau perang berpanjangan. Tapi kalau dibuat genjatan senjata terlebih dahulu, yang tu tidak untung Palestin. Sebabnya wilayah tu wilayah kita, kena bagi kat dia lah. Kalau berpanjangan, kita ada harapan untuk ambil kembali tuan-tuan. Okay, saya ingat sekadar itulah tuan-tuan, panjang sangat cerita ni. Kita pun faham lah, garu belakang lah, culik hidung lah, kita tahu lah tu. Okey tuan-tuan, sekadar itulah. Dan kemudian tu ada tabung derma Palestin tuan-tuan, kita bubuh lah tuan-tuan. Walaupun kita tidak pergi, tidak apa, tetapi semangat perjuangan Palestin dan semangat perjuangan Islam itu jangan dibiarkan terhakis, hendaklah dihidupkan sehinggalah kepada anak cucu kita. Dan pastikan anak-anak cucu kita namakan dengan nama-nama panglima-panglima Islam yang telah lalu. Tak mau dengar dah anak-anak kita ni nama campur nama Jepun sikit, nama Australia sikit tuan-tuan. Apa kebenda? Kita nak kembali kepada nama-nama hebat di dalam Islam supaya semangat Islam itu berterusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.